Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Lia Amira. Tumpuan berita malam ini, isu-isu tertunggak berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang boleh diselesaikan dalam tempoh sebulan sudah diambil maklum oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau sendiri juga sudah bertemu dan berbincang berhubung perkara tersebut dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun jelasnya, beberapa isu yang berhubung kait dengan perundangan di dalam MA63 tidak dapat diselesaikan dalam masa tempoh sebulan. Saudara Fadilah mengambil maklum mengenai masalah tersebut. Dan saya sendiri pun ada bincang dengan Perdana Menteri sehari sebelum Wanagi dulu lah. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang memberikan tumpuan kepada masalah 63 dan juga mekanisme dalam membangunkan projek-projek persekutuan di Sarawak. Actually, what is important is empowerment. You beri empowerment ataupun devolution of power further to the state. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan seminar Falak Peringkat Sarawak 1444 Hijriah 2022 di Pusat Penerangan Islam Sarawak IIC Kuching pada Jumaat. Dalam perkara berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyifatkan tidak berlaku birokrasi terlalu tebal dengan mekanisme pelaksanaan projek melalui tabung amanah atau trust fund. Sebenarnya saya umumkan mengenai dengan trust fund. Dan bagaimana mekanisme untuk melaksanakan projek melalui trust fund tersebut. Dan saya yakin bahawa ini akan birokrasi akan tidak begitu tebal sekali. Pada Khamis, Datuk Seri Fadilah bersama 3 lagi Menteri Kabinet Kerajaan Persekutuan dari Gabungan Parti Sarawak GPS telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dan Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS bagi mendapatkan panduan dan perhatian khusus mengenai perkara berkenaan mengikut keutamaan negeri ini di Pejabat Premier Sarawak di Petrajaya pada Khamis. Untuk rekod, pada 5 Disember lepas, Datuk Seri Fadilah telah dipertanggungjawabkan oleh Perdana Menteri untuk memfokuskan hal ehwal Sabah dan Sarawak, terutama MA63 dalam tempoh sebulan. Terdahulu, semasa berucap, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu penubuhan Pusat Falak akan membuka lebih peluang kepada ramai rakyat di negeri ini untuk mendalami ilmu falak atau astronomi. Sehubungan itu, beliau menyokong dan meluluskan penubuhan pusat tersebut di Kuching. Katanya perancangan projek besar di bawah kendalian Jabatan Mufti Negeri Sarawak itu juga secara tidak langsung akan meningkatkan martabat ummah berilmu di Sarawak. Sebab itu saya menyokong Datuk Mufti yang adakan center astronomi center kita di Kuching ini, walaupun harganya 107 million. Kita buat di Miri, kita buat di Bintulu. Kerana kita mahukan anak Islam kita belajar mengenai dengan ilmu falak ini yang akan menguruskan dunia gitu. Pasang surut, matahari, panas, sejuk. Dan ini dikaitkan dengan martabat sama ada anak Islam itu berilmu atau tidak. Kerana kalau kita nak mengangkatkan martabat orang Islam dan juga masyarakat kita, ia terpaksa berkisar kepada ilmu. Daripada ilmu falak kepada kesannya dalam pengurusan ekonomi kita gitu. Dan dari dia akan mengangkatkan martabat ummah. Kalau ummah kita berilmu dan sentiasa belajar membaca, sudah tentu keadaan kita akan berubah. Inilah peluang kepada anak muda. Kalau ini berlaku, pendapatan rakyat akan bertambah, maka ekonominya akan mantap. Jelasnya lagi, mempelajari ilmu falak amat penting kerana ia berhubung kait dengan impak kepada kehidupan manusia.
Untuk itu, beliau yakin sekiranya masyarakat mempelajari dan memahami ilmu falak dengan mendalam, mereka dapat menguruskan dunia dengan sebaiknya pada masa hadapan. Dalam majlis sama, Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin berkata, seminar falak peringkat Sarawak yang diadakan itu menjadi platform menyemarakkan ilmu falak kepada masyarakat Islam. Menurutnya, ilmu falak adalah suatu ilmu yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu Islam lain yang perlu diterokai dengan kelebihan yang ada dalam ilmu falak tersebut. Ia adalah merupakan ilmu yang mengkaji berkenaan objek samawi atau objek langit seperti bulan, bintang, matahari, komet dan sebagainya. Ia juga memfokus kepada hal ehwal ibadah seperti waktu salat, takwim hijri, kiblat, penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan lain-lain lagi. Malah dalam ucap tama saya tadi, saya merumuskan ilmu astronomi dan ilmu falak itu adalah suatu yang sama. Cuma ilmu falak itu lebih luas bila kita kaitkan dengan hal ehwal ibadah umat Islam. Bukan saja membicarakan tentang objek langit, bintang, bulan, matahari dan sebagainya, tetapi kita dapat lihat bagaimana penghayatan, pengamalan, aplikasi segala apa yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan astronomi itu merupakan suatu yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, khususnya dalam konteks ibadah itu sendiri. Dalam pada itu, Datuk Kipli berharap menerusi seminar berkenaan, masyarakat dapat lebih cakna dengan ilmu falak. Harapan kita ialah melalui seminar yang kita adakan ini, kita dapat merealisasikan cakna ilmu falak itu. Pengalaman kita daripada respon yang kita adakan selepas 5 tahun yang amat berhormat Premier dan tuan-tuan dan puan-puan, kami ada menyediakan satu modul khas untuk pelajar sekolah tingkatan 4, sekolah sains dan juga sekolah agama secara lebih khusus, yang mana cream student ini dijelaskan tentang kedudukan ilmu falak dan bagaimana signifikan ilmu falak itu sendiri. Dan respon yang sangat menggalakkan dan kebanyakannya dalam konteks ini menyatakan bahawa mereka mula sedar dan faham bahawa betapa ilmu yang khazanah Islam ini yang mereka sebelum ini tidak jelas, dan mereka dapat jelaskan bahawa kedudukan ilmu falak dalam kehidupan manusia dan dapat maknanya merapatkan kefahaman mereka sebelum ini daripada yang tidak melihat ilmu falak itu sebagai satu kepentingan, dan mereka ini dapat menjadikan ia sebagai salah satu daripada ilmu yang penting dalam kehidupan. Berita seterusnya, sambutan ambang Tahun Baharu 2023 yang bertemakan Let's Celebrate Together bakal menampilkan persembahan daripada artis popular Malaysia iaitu Dato' Awi, Dato' Aisyah dan ramai lagi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan berkenaan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara tersebut akan diadakan secara fizikal di tebingan Sungai Kuching. Menurutnya, 2 tahun sebelum ini, sambutan Tahun Baharu diadakan secara hybrid dan sederhana akibat penularan wabak pandemik COVID-19. Menjelang Tahun Baru yang akan kita lalui tidak lama lagi, untuk tahun ini kita akan membuat sambutan countdown 2023. Tahun lepas kita tidak dapat mengaturkan program yang sama memandangkan kita masih lagi dalam era COVID-19, pandemik COVID-19. Tapi alhamdulillah keadaannya sudah reda. Tahun ini pun industri pelancongan sudah meningkat naik. Pelancong-pelancong pun sudah boleh masuk ke Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Kuching pada Jumaat. Tambah beliau lagi, pelbagai persembahan menarik akan diadakan seperti persembahan hiburan kesenian daripada kumpulan tarian hip-hop, kumpulan Gerini Tari Limbang, The Little Bird Dion Dust dan pameran produk kesenian dengan persembahan bunga api di kemuncak sambutan. Berikut pula, setiap pelajar perlu menguasai bahasa Inggeris yang merupakan bahasa pengantara antarabangsa. Menurut Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni, ini dapat dimanfaatkan dengan adanya internet dan media sosial yang membolehkan pelajar mempunyai kemudahan dalam mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih mudah. Kerajaan Sarawak melalui kementerian yang berkaitan dengan pendidikan menekankan supaya pihak sekolah PPD, sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah untuk menekankan fokus pendidikan berasaskan bahasa
Inggeris ataupun English education. Saya mohon kepada adik-adik untuk menguasai bahasa Inggeris ini melalui pembacaan, melalui drama-drama yang kita ada di dalam YouTube. Kita perlu, kerana English education is very important to everybody, kerana bahasa English adalah merupakan bahasa perantara dunia. Beliau berucap merasmikan program Hari Kerjaya dan Pendidikan anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Subis, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Yayasan Sarawak di Dewan Masyarakat Berkenuh pada Jumaat. Tambah Lukan Isman lagi, biarpun bahasa Inggeris itu penting, tetapi bahasa Melayu perlu juga dikuasai bersama supaya ia seimbang. Pada majlis itu telah disampaikan sijil penghargaan kepada 23 agensi yang turut mengambil bahagian di dalam pameran kerjaya tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.